wasn't nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time she was in my math class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan gerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam Majlis Hari Sastera Nasional tahun 2023. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Rusmini binti Gu Ahmad, Rektor Institusi Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia yang sudi merasmikan majlis kita pada hari ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada pengarah IAB, Kolej Matrikulasi dan Kolej Tingkatan 6 yang telah memberikan kerjasama untuk menjayakan Hari Sastera Nasional. Tidak lupa juga penghargaan ini ditujukan kepada ahli jawatan kuasa dan semua warga IPG KSM yang bertukar lumus merealisasikan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam adalah untuk memberikan kupasan berpandukan tajuk ceramah saya, iaitu keberkesanan penggunaan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai pembuka tirai perbincangan kita yang pertama, adalah baik jika menelusuri dahulu tajuk kita pada hari ini. Sebagai warga negara Malaysia, saya yakin sahabat semua tahu apa itu cerpen. Suka untuk saya menceritakan kembali apa itu cerpen. Cerpen ialah sepatah akronim, iaitu singkatan dua patah perkataan yang dibentuk daripada kata, cerita dan pendek. Cer daripada kata cerpen dan pen daripada pendek. Dalam bahasa Inggeris, karya sastra genre ini dinamai short story. Antara elemen sastra yang terdapat pada sesebuah hasil karya ialah pemikiran pengarangnya, gaya bahasa, bentuk struktur, tema, persoalan dan pengajaran merupakan nilai estetika yang merakamkan realiti kehidupan masyarakat yang mewarisinya. Jumlah perkataan cerpen adalah dalam lingkungan 500 hingga 200 patah perkataan. Seluruh pemusatan cerita juga tertumpu pada satu persoalan atau fenomena hidup sahaja. Cerpen memiliki plot yang dikenali sebagai plot utama dan tidak mungkin adanya plot sampingan. Penampilan watak dalam cerpen kebiasaannya terhad bilangannya. Masa yang diambil juga sesuatu perjalanan ataupun garapan cerita juga tidak lama, hanya dalam lingkungan tempoh beberapa jam sahaja atau sehari. Ciri cerpen yang bersifat tunggal daripada segi tema, plot dengan watak yang terhad perkataannya ekonomis perlu terhasil digarap secara satu untuk meninggalkan kesan keutuhan yang semula jadi. Penggunaan bahasa Melayu dalam proses pembelajaran dan pengajaran sudah bermula semenjak tahun 1960 secara berperingkat-peringkat di seluruh Malaysia yang selaras dengan aspirasi dasar pelajaran kebangsaan. Objektif pembelajaran dengan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri untuk mencapai kebolehan para pelajar untuk membaca dan memahami pelbagai bahasa sastra dan ilmu pengetahuan. Oleh hal itu, strategi pengajaran perlulah dirangka dengan teliti. Penggunaan cerpen sebenarnya mampu memberi impak dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di sekolah. Unsur yang ada dalam cerpen tersebut mampu menarik minat pelajar kekal fokus dalam subjek bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati, cerpen adalah karya penulisan sastra yang tidak asing dalam kalangan masyarakat kita. Pada suatu ketika dahulu, cerpen banyak digunakan dalam kehidupan seharian sebagai bahan pengajaran. Namun kini, cerpen seakan-akan tidak lagi wujud dalam hati masyarakat Melayu. Masyarakat kita sebenarnya banyak belajar daripada karya cerpen. Misalnya, cerpen Gaun Merah Jambu yang menunjukkan nilai kasih sayang seseorang watak yang bernama Izen. Kasih sayang terhadap ibu dan adik-adiknya dapat dilihat apabila Izen gelisah dan takut jika berlaku sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada ibunya akibat penyakit asma. Cerpen Gaun Merah Jambu ini mengajar tentang sifat kekeluargaan yang seharusnya ada dalam diri setiap orang agar institusi kekeluargaan itu terpelihara dan harmoni. Selain itu, melalui cerpen juga perhubungan antara manusia dan Tuhan serta manusia dengan manusia dapat dijaga.
Hal ini demikian dapat dilihat melalui kumpulan cerpen Wajah pada Skrin karya Ahmad Fazilah Muhammad tahun 2012 yang menerapkan solat agar hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terpelihara. Penerapan aktiviti keagamaan lainnya seperti berpuasa. Berpuasa sememangnya dituntut dalam agama Islam dan hukumnya yang wajib. Contohnya, watak Izziah dalam cerpen Gaun Merah Jambu menunjukkan bahawa dia rajin berpuasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Seperti yang kita ketahui, umat Islam yang melakukan ibadah dapat mencegah diri daripada melakukan kemungkaran. Selain itu, perhubungan antara manusia dengan manusia juga dapat dijaga dengan melihat kepatuhan dan ketaatan dalam menghormati yang lebih tua. Terdapat cerpen kanak-kanak yang sangat menerangkan sifat menghormati orang yang lebih tua seperti ibu bapa. Kepribadian seperti ini merupakan prinsip asas sebagai umat Islam untuk memuliakan ibu dan bapa. Sidang hadirin sekalian, penggunaan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran tidak boleh terhenti dengan sia-sia. Banyak karya yang perlu dilindungi dan mula diterapkan nilainya dalam kalangan masyarakat, terutama muda-mudi. Justru itu, pihak kerajaan perlu cakna akan kelebihan yang ada pada cerpen untuk dijadikan sebagai salah satu sukatan pelajaran yang perlu dimasukkan. Penggunaan cerpen dalam bilik darjah mampu mengubah suasana bilik darjah menjadi lebih ceria dan menghiburkan. Kaedah pengajaran yang menyeronokkan dan dapat mengeksploitasi bahan-bahan tertentu yang boleh menggerakkan minda murid. Murid-murid dapat mengembangkan idea dengan melihat grafik-grafik serta jalan cerita pada cerpen tersebut. Misalnya, cerpen kanak-kanak yang bertajuk Angsa Bertelur Emas dan Petani yang Tamak. Cerpen tersebut banyak memberi pengajaran yang dapat membina sosial diri pelajar. Penggunaan cerpen dalam proses pembelajaran dapat membantu guru mencapai objektif pengajaran mereka. Seterusnya, keberkesanan cerpen dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat membantu pelajar mencerna idea baharu, terutama dalam penulisan karangan mereka. Hal ini demikian saya katakan kerana perkataan-perkataan yang mereka baca atau dengari dapat menambah kosakata mereka dalam penggunaan apa-apa penulisan akademik. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya gemar untuk mengingatkan bahawa ramai daripada kalangan kita yang memperlekehkan karya-karya sastra yang boleh memadamkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa sikap sebegini mampu menodai kebahagiaan kita di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu, saya seru seluruh warga Dewan agar sama-sama kita menghormati dan menghargai karya-karya sastra yang merupakan khazanah berharga negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.